I boring lah. Jomlah kita pergi park ke apa ke, kita jogging nak. Yang, tak larat lah yang. I kusut tau, banyak benda kena fikir tau. That's why lah, kita kena keluar, ambil udara segar. So macam mana dengan syarikat you tu? Ada progress ke? Itulah yang I fikir benda ni lah tadi yang. Slow lah yang. I tak ada modal tau. I takut projek tu tak dapat je. Bila Papa nak pambil ya? Macam mana sebab yelah sekarang ni Papa tengah tunggu BOD untuk bagi kelulusan syarikat you. So nak tak nak kita kena tunggu juga. Tapi jangan risau sebab macam mana pun kalau Papa dah janji dia tak akan mungkir janji. Macam ni je lah, you pinjam je lah duit I dulu. Tak nak lah yang. Ada banyak lah pakai duit you. No baby, kan I dah janji I nak jadi investor dalam syarikat you. So bila you dah dapat keuntungan, you bagilah I. Senang kan? Betul. Itu dia tadi sedutan drama Beri Sedikit Waktu. Ini mungkin antara situasi yang juga pernah berlaku dalam kalangan anda, penonton-penonton wanita hari ini. Dan hari ini kita nak kongsikan tentang topik ekonomi rumah tangga. Ini antara isu yang harus kita bincangkan, terutama sekali bagi anda yang masih dan juga baru nak merancang mendirikan rumah tangga. Walaupun Fatin, kadang-kadang isu ni dikatakan tabu dalam kalangan masyarakat kita sebab apabila seorang wanita itu membangkitkan tentang isu kewangan sebelum berkahwin, kebiasaannya wanita-wanita ini akan dilabelkan sebagai mata duitan. Tetapi sebagai seorang wanita, sebagai seorang anak perempuan dan anda juga tak mahu anak perempuan anda mungkin mengalami masalah selepas mendirikan rumah tangga, ini antara isu yang harus kita bincangkan secara terbuka. Macam mana kita nak hilangkan stigma masyarakat mengenai isu ini? Kita eloklah dulu kita perkenalkan tetamu kita dalam talian. Yang pertama kita nak bersama dengan Dr. Azizul Azli Ahmad selaku pakar motivasi kita hari ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih Fatin. Sama-sama. Terima kasih Bisa. Sama-sama Doktor. Dan kita juga bersama dengan Shima Anwar di talian juga bersama kita di Wanita hari ini. Assalamualaikum Shima. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat berseri-seri Shima. Lama tak jumpa dengan Shima. Terima kasih. Doktor pun tak kurang juga berseri juga ya selaku pensyarah daripada. Saya baru nak kecil hati tadi Fiza tak cakap Saya tengah nak cakap tapi Fatin dah sambung. Jadi saya tunggu dulu pensyarah daripada UiTM Sri Iskandar Perak. Okey. Hari ini kita nak kongsikan tentang topik ekonomi rumah tangga. Sebelum kita nak tanya kepada Shima, nak tanya dulu kepada doktor. Kalau kita lihat dan ikuti perkembangan doktor di Facebook terutamanya, ada banyak penulisan-penulisan doktor yang berkongsi tentang apa yang wanita perlu tahu, apa yang wanita perlu bersedia sebelum mendirikan rumah tangga dan juga apa sebenarnya yang boleh kita kongsikan dari sudut ekonomi rumah tangga ini. Doktor, kalau kita bercakap tentang ekonomi rumah tangga ini, seorang wanita tu kalau dialah membincangkan tentang kewangan ini sebelum berkahwin bersama dengan pasangan, kadang-kadang mereka ini dilabel sebagai mata duitan dia ni. Tanya gaji suami, tanya you ada personal loan tak? Kena marah. You ada sitosiklis tak? Teguklah perempuan ni kan. Jadi bila dalam situasi sebegini doktor, bagaimana kita nak didik diri kita dan juga masyarakat bahawa ini sebenarnya adalah perkara yang normal dan boleh dibincangkan sebelum kita mendirikan rumah tangga? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fiza, terima kasih Fatin, WHI. Okey, saya rasa hari ini kita catat bila Fiza sebut tadi ulang 2-3 kali ingat ya. Hari ini 20, hari ini 25 hari bulan 2, kita ingat mulai sekarang kita mula hentikan label-label bahawa bila wanita mula bertanya tentang kewangan dilabelkan sebagai mata duitan. Kita catat hari ini sebagai satu sejarah. Kita tak mau orang start sebab saya rasa kita membesar macam tu. Jangan tanya benda tu, malu je mak ayah pasal atau tidak. Jadi itulah saya menulis berapa tahun dah, almost 5 tahun saya aktif menulis dan sebagainya. Saya rasa kita dah hidup di tahun 2022. Kawan-kawan, 2022 ni maksud dia apa? Hari ni kita jangan sembanglah pasal kata duit ni benda yang rahsia, gaji ni jangan tanya dan sebagainya. Saya percaya dan yakin benda ni kita nak hidup hari ni, kita bergerak sikit saja keluar duit. Hari ni kalau kita tengok semua barang melibatkan duit. Dan data yang lebih menarik apa tu Fiza? Ya. 2020 kadar penceraian yang menjadi punca utama bukan orang ketiga tetapi 17,359 pasangan
berpisah adalah disebabkan duit. Nah, tadi Fiza ada mention beberapa benda tadi tu saya suka. Mana dia boleh ataupun tidak kita bertanya. Saya sangat galakkan bertanya. Walaupun bila saya start nulis tentang itu, saya kempen, kena tanya dan sebagainya. Ramai orang komplain. Dia kata apa? Dia kata dulu kita orang masa kahwin tak pernah tanya pun. Okey je, bahagia je sampai sekarang. Which is tak ada satu jawapan yang kukuh juga sebenarnya tentang itu. Bergantung kepada nasib kita. Siapa jodoh kita, bagaimana kita menguruskan rumah tangga dan sebagainya. Tapi kalau tanya saya juga ada 3 orang anak gadis yang membesar dan sebagainya. Saya percaya dan yakin. Asas-asas macam Fiza kata tadi tu kan, yang kata kita kena tahu jugalah si Krisitos dibuatnya rupanya dia dah bankrupt, dia ada hutang-hutang yang dia tak bayar. Sajalah hutang calon suami ni ataupun calon isteri kita ni lepas kahwin akan jadi hutang bersama. Ingat tu. Maksudnya lepas kahwin jadi hutang bersama Betul. Okey. Baik, kita nak tanya juga kepada Shima kan. Kadang-kadang sekarang ini peranan ataupun isteri itu sendiri kan yang mana mereka memang meredai untuk keluar untuk bekerja dan juga membantu suami institusi ekonomi rumah tangga itu sendiri. Tapi kadang-kadang macam Fiza cakap lah, orang ramai ni sebenarnya yang kenapa macam dah nak mendahului suami, macam-macam sebenarnya mereka katakan. Pendapat Shima sendiri kan, sebenarnya tak kisah pun kalau isteri ke suami ke yang menjadi penyumbang utama dalam keluarga. Persefahaman antara kedua-dua pihak tu sangat penting. Pendapat Shima sendiri. Okey, bagi Shima, zaman sekarang ni sebenarnya dah macam normal untuk wanita keluar bekerja untuk membantu suami. Dan bagi Shima sendiri tak ada masalah. Untuk Shima sendiri, macam Shima dah biasa bekerja, so Shima suka bekerja kan. Walaupun kita tahu yang sometimes tu keperluan kita semua dah dijaga oleh suami, tapi kita nak bekerja. Dan bagi Shima benda tu tak jadi satu masalah, dan sebagai suami dan isteri kita kena berbincang untuk perkara tu. Okey, baik. Okey, tapi kalau soalan ni kepada Shima jugalah kan, ramai yang tahu bila Shima mendirikan rumah tangga, suami memang lebih berkemampuan. Tapi kalau kita lihat apa yang Shima lakukan, Shima masih lagi keluar bekerja, Shima juga melakukan perniagaan sendiri. Bagi pendapat Shima sendirilah kan, adakah sebenarnya seorang wanita, sebab selalu orang kata alah dah kahwin dengan orang yang senang, buat apa nak susah-susah. Tapi kalau kita lihat Shima ni memang sangat-sangat seorang yang berdikari. Bukan sahaja keluar membantu mencari rezeki, mungkin suami cakap tak payah tapi dia yang nak buat. Tapi dia melakukan macam-macam kerja rumah. Dia ada pembantu rumah tapi dia yang bertukang, dia yang mengetuk, dia yang mengecat, segala-galanya dia lah. Dia uruskan anak dan sebagainya. Bagi Shima sendiri, adakah dalam hubungan rumah tangga, dalam juga kita nak mewujudkan keharmonian rumah tangga ini, dalam membantu mengukuhkan ekonomi rumah tangga, walaupun pasangan kita tu dah stabil, tak salah untuk seorang wanita itu juga membantu ataupun mempunyai wang sakunya sendiri, Shima. Betul, bagi Shima tak salah pun. As long as kita dapat persetujuan suami untuk bekerja, dan dah okey dah. Okey, kita dapat persetujuan dah okey. And then macam kita ni, selalunya perempuan ni Kak Fiza, kadang-kadang dia je benda-benda yang kita macam perempuan biasalah tengok tu nak beli tu, nak beli ni apa benda semua. Kadang-kadang kita tak sampai hati nak minta dengan suami kan. So kalau kita bekerja, kita ada duit poket kita sendiri, kita boleh beli dengan tanpa risau. Macam tu. Okey. Kita faham, kita boleh relate kan dengan diri masing-masing. Sebenarnya persefahaman itu sangat-sangat penting. Dan doktor, betul, kalau boleh juga nak ditanyakan, bagaimana untuk kita mulakan perancangan ekonomi, apa sebenarnya untuk mereka yang baru mendirikan rumah tangga dan juga mungkin masih lagi keliru berkenaan dengan ekonomi rumah tangga ni, apa sebenarnya perkara utama yang mereka perlu faham? Mungkin ada perkara yang kita boleh bincangkan sebelum kita berkahwin, doktor. Okey. Saya kongsikan sikit. Saya pernah tulis benda ni, Fiza, Fatin. Ada kurang lebih 8 soalan asas lah. Benda ni mudah. Kalau katalah kita tengah bercinta dan sebagainya, saya rasa jangan tanya lagi lah soalan you sayang I ni banyak mana? Berapa bintang di laut yang you sayang I? Mana doktor tahu? Mana doktor tahu Fatin selalu tanya soalan tu, doktor? Jangan tanya. Itu zaman dulu. Okay. Kita start tanya soalan-soalan yang start kompleks sikit supaya macam calon suami, calon isteri nampak mencabar juga sebenarnya. Okey, yang pertama saya pernah senaraikan apa? Bertanya ialah berapa pendapatan pasangan kita. Kita kena tahu. Kita tak boleh sewenang-wenangnya ni. Kalau lepas tu dia nak tuduh kita mata duitan dan sebagainya, itu nombor 2. Yang kedua, kita kena tanya, apakah dia telah ada hutang? Tadi kita telah sembang. Sebab percayalah, selepas perkahwinan, hutang ni akan tetap jadi hutang bersama. Ketika suami tak mampu nak bagi nafkah dan sebagainya, dia akan beritahu, banyak hutang. You pandai-pandai lah hidup sendiri. So, jaga.
kena tahu juga sedikit apa hutang yang dia ada. Kalau setakat ada hutang TV, tak apalah, tak ada masalah. Kalau ada hutang perniagaan yang bertimbun-timbun dan sebagainya, kena hati-hati. Yang ketiga, bagaimana dia mengatur gaji? Kita kena tahu bagaimana dia menghabiskan gaji, apa yang dia buat dengan gaji. Kita tak perlulah tanya direct, bolehlah tanya you biasanya you selepas gaji you buat apa yang you suka beli dan sebagainya. Kita akan start tahu bagaimana dia belanja untuk liability ataupun aset. Yang keempat, siapa yang akan menguruskan gaji lepas kita berkeluarga ni. Kalau kata dah betul-betul duduk sekali ni, mestilah kita nak tanya kan siapa yang akan urus kan. Kalau dia kata sebagai suami dia akan dah ada portion untuk pelaburan, untuk matlamat kewangan keluarga dan sebagainya, which is kita nampak dia tu ada wawasan lah yang dia apa pendapat dia tentang nafkah buat isteri yang bekerja. Kita nak tanya pendapat dia sahaja, sebab ada calon-calon suami daripada syurga ni yang rasa apa, dia rasa tak ada, kalau you dah kerja, you dah ada duit, apa yang nak bagi nafkah? Beware, hati-hati nafkah tetap menjadi tanggungjawab sebagai seorang lelaki yang tu kita kena bincang betul-betul dan sebagainya. Jadi kita boleh nampaklah pola fikir calon suami kita ni ke arah mana nanti ketika dia kahwin. Yang keenam, perlu tak ada akaun bersama untuk menguruskan keluarga kita, ataupun duit you, duit I. Ataupun duit you, duit I. Itu yang lebih Seronoknya yang tu Lepas tu yang ketujuh, saya pernah tanya, ada tak bila rancangan kita nak start membeli rumah kan? Yang ketujuh dan lain sekali yang ke-8, apa peraturan keuangan keluarga kita? Peraturan keuangan ni saya selalu sebut, kalau kita dah kahwin, semua benda kita kena bincang bersama. Kita tak boleh diam-diam isteri buat hutang, diam-diam suami buat hutang, suami buat ni dan sebagainya. So, apa peraturan yang kita tetapkan? Kita tetapkan bahawa apa saja hutang lebih daripada RM5,000 perlu dibincang bersama ataupun persetujuan bersama. Contoh. Jadi, 8 benda ni adalah benda yang asas sebelum kahwin, supaya kita dapatlah sedikit pola fikir calon isteri, calon suami kita tu ke arah mana. Dia tak ada jawapan yang betul juga, Shima. Dia tak ada jawapan yang tepat juga, Fiza. Dia ialah kita boleh menilai sendiri, suami aku ni kedekut hidung masin ke ni, kedekut ni macam mana kan? Suami aku ni okey ke dari segi bagaimana dia nak memberi nafkah dan sebagainya. Jadi tak adalah satu jawapan yang betul, tapi kita boleh menilai. Okey. Saya suka apa yang doktor katakan. Ini antara 8 perkara yang kita boleh bincangkan secara matang sebelum kita mendirikan rumah tangga. Dia bukan lagi janji bulan dan bintang, bukan lagi you sayang I banyak mana, banyak lautan ke, banyak udara ke, banyak bintang di langit, tetapi dari segi perancangan masa hadapan. Kerana setelah ijab dan kabul, kita dah merancang untuk hidup bersama selamanya. Dan ini juga penting sebenarnya dalam hubungan rumah tangga, supaya kita tahu dari segi komposisi kewangan pasangan kita. Jadi kita tahulah kat mana yang kita boleh top up, kat mana kita kena bertolak ansur. Walaupun kita tahu nafkah itu wajib diberikan oleh suami, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu kita boleh ada mutual orang kata understanding, persefahaman itu. Ini kita nak bincangkan selepas ini, tapi sebelum itu doktor dan juga Shima, apa kata kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini. Jom. Bagi pendapat saya, lebih elok kalau kita merancang ekonomi itu sebelum kita berkahwin, supaya kita boleh mentally prepare apa yang akan terjadi selepas kita berumah tangga. Dan kalau isteri jadi penyumbang utama dalam sesebuah rumah tangga itu tidak menjadi masalah, tetapi suami perlu tahu dan perlu faham tanggungjawab yang wajib tidak boleh dilepaskan. Okey, jangan lepas tangan just because isteri itu menjadi penyumbang utama. Itu yang sesuai untuk merancang ekonomi rumah tangga adalah sebelum berkahwin. Ini kerana proses pengenalan bagi memastikan pasangan kita serius dalam isu rumah tangga yang baik dan berkesan. Bagi saya, waktu yang sesuai untuk merancang ekonomi keluarga adalah sebelum perkahwinan. Ianya dapat mengatur langkah di alam perkahwinan kelak. Jika pasangan kita, isteri adalah sebagai penyumbang utama rezeki di dalam rumah tangga, kalau bagi saya sangat-sangat appreciate, saya sangat bersyukur, tambah pula duduk di dalam kawasan bandar ni, sedikit sebanyak dia dapat membantu ekonomi keluarga dan sedikit sebanyak juga boleh share rezeki. Dan di samping itu, walaupun isteri adalah penyumbang utama,
sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki, kita tidak melupakan mengabaikan tanggungjawab kita kepada isteri dan anak-anak kita. Waktu yang sesuai untuk merancang ekonomi adalah sebelum berkahwin. Kenapa? Ini untuk mengelakkan berlakunya ketidakseimbangan pendapatan dan memudahkan urusan untuk masa-masa akan datang, serta mengelakkan isu-isu berlakunya masalah kewangan. Dan saya setuju wanita adalah penyumbang atau tonggak utama dalam ekonomi rumah tangga, kerana kebanyakan wanita sekarang berkejaya. Ramai wanita berkerjaya sekarang ni yang menjadi tonggak kepada sumber ekonomi dalam keluarga itu sendiri. Tapi tadi ada seorang rakan kita yang mengatakan walaupun dibantu oleh wanita atau isterinya, lelaki ataupun suami ni janganlah lepas tangan kan. Janganlah orang kata lepaskan segala tanggungjawab tu. Dia lagi banyak gaji dan dia boleh buat segala-galanya, dia berdikari dan sebagainya. Okey, kita relax. Jangan macam tu lah kan. Kalau Shima sendiri kan, ada tak pengalaman-pengalaman dalam kita bagi tahu dalam sumber ekonomi ni sendiri, rakan-rakan ataupun keluarga yang wanita memang khususnya untuk membantu suami, tapi suami ada kalanya mereka memang lepas tangan betul-betul, yang mana sedikit-sedikit je mengambil tahu berkenaan dengan sumber ekonomi negara, anak, barang dapur dan sebagainya. Dan kadang-kadang juga wanita dah keluar bekerja, balik urusan rumah tangga juga dilakukan oleh wanita juga. Peranan suami itu sendiri. Okey, pengalaman Shima tentang orang luar, so far tak ada lagi yang kawan-kawan yang ada masalah macam tu lah. Alhamdulillah, semuanya okey. Yang kebanyakannya suami keluar bekerja dan isteri lakukan tanggungjawab sebagai seorang isteri, ibu untuk suri rumah lah, macam tu. Okey. Dan itu kita cakaplah bagaimana pentingnya persefahaman itu sendiri antara pasangan suami isteri. Kita saling lengkap melengkapi dan juga bantu-membantu. Kalau isteri berpendapatan lebih tinggi, jadi suami pun ada sedikit kelonggaran yang diberikan kepada isteri lah, bantu sedikit kerja di rumah. Doktor, ini kita nak kongsikan juga doktor. Kalau kita cakap dari segi perancangan, perbincangan sebelum mendirikan rumah tangga itu penting. Tetapi contohnya lah, apabila kalau kita lihat dalam tempoh 3 tahun ini, bagaimana pandemik COVID-19 ini memberi impak yang sangat besar bukan sahaja kepada kesihatan global tetapi juga kepada keadaan ekonomi negara dan juga rumah tangga. Ada dalam kalangan pasangan yang mana kalau sebelum ni memang suaminya berpendapatan tinggi, bekerja tetap dan sebagainya, tetapi akibat daripada pandemik COVID-19 ini ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang gajinya dipotong dan sebagainya. Ketika ini peranan itu dah pun berubah. Kalau sebelum ini suami yang di atas menyara keluarga, tetapi ketika ini mungkin isteri pula yang bertukar posisi dan juga tempat menjadi tunggak kepada keluarga. Dalam keadaan sebegini, bagaimana kita nak kongsikan kepada penonton kita untuk sama-sama kita belajar memahami, kita tahu nafkah itu tanggungjawab daripada suami. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, ada peranan yang boleh dilakukan oleh isteri untuk sama-sama memastikan keharmonian dan juga kelangsungan hidup dalam ekonomi rumah tangga ini, doktor. Okey. Terima kasih Fiza. Saya rasa semua orang tengah merasakan apa itulah. Sebab itulah saya ketika awal kita mula mengharungi pandemik ini 2020, saya dah pesan dah. Saya pesan bahawa kita akan ada kesan-kesan susulan, bukan hanya sebab penyakit tetapi kesan tu akan bawa ke dalam keluarga kita. Sebab itulah kita tengok data agak mengejutkan ya, kadar perpisahan ataupun penceraian ada jumlah yang sangat besar. Walau bagaimanapun saya rasa dalam rumah tangga juga tak ada satu formula yang macam formula matematik lah yang inilah yang terbaik untuk semua. Yang secara asasnya kita kena faham bahawa suami ketua rumah tangga yang perlu memberi nafkah di dalam keluarga, itu paling asas. Yang kedua, dalam keadaan macam ni, dalam keadaan ekonomi yang sebagainya, pada ketika isteri membantu keluarga dan sebagainya, itu satu hikmah yang sangat luar biasa. Isteri-isteri yang boleh menyantuni suami ya, dan suami juga dia tak lepas tangan begitu, dia juga bekerja di 2-3 tempat untuk tampung pendapatan yang hilang dan sebagainya. Cuma saya perasan beberapa orang kata apa, perkahwinan itu adalah punca kepada bertambahnya rezeki. Tetapi kenapa berpisah ketika ekonomi gawat begini? Sebab itulah saya tak berapa setuju. Sepatutnya waktu gawat beginilah kita lebih berkasih sayang, lebih faham, lebih menyantuni pasangan-pasangan kita masing. Sebab itulah ada beberapa benda yang macam Fiza mention tadi, bila kita mula kahwin dan sebagainya, saya selalu pesan begini, perkahwinan ni dia ada 3 fasa. Fasa sebelum, fasa semasa
dan fasa masa akan datang. Saya tengok Shima angguk tu macam student dalam kelas saya tu. Angguk dia catat dan sebagainya. Yang sebelum yang tadi tu, sama ada kita mendapat suami daripada syurga ataupun suami daripada planet mana dan sebagainya. Acutnya. Sebelum. So, maknanya dia kalau sebelum ni kita kena takdir hidup kita. Dia kadang-kadang boleh jadi takdir dan takbir dalam hidup. Saya selalu sebut itu. Yang kedua semasa. Semasa ni maknanya kita dah hadam. Ya Allah, lelaki aku rupanya malai mandi, rupanya teruk. Pejabat lambat. Kita semasa. So kita dah start hadapi. So sebab bila dalam semasa ni saya selalu senaraikan. Nombor satu, buat matlamat keuangan keluarga. Kena tahu keluarga kita ni bila nak start di rumah, duduk sindar dengan isteri, buat kopi sikit, buat cucuk jemput-jemput. Sayang, kita dah kahwin, dah masuk 5 tahun ni. Jenuh takkan nak menyewa je 5 tahun. Kita start nak beli rumah bila? Buat satu matlamat keuangan. Matlamat ni saya selalu pesan dia ada 3 tahap. Satu jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang. Jangka pendek ni 1 hingga 3 tahun. 1 hingga 3 tahun ni apa? Biasanya kita nak cuti ke mana? Itu jangka pendek. Jangka sederhana ni rumah, kita nak beli rumah apa dan sebagainya. Jangka panjang persaraan, anak dan sebagainya. Yang kedua, saya selalu pesan belajar buat peta keuangan. Ini pun saya pesan kat student saya dan sebagainya. Peta keuangan ni apa? Kita ni, katalah kita kahwin umur 25 kahwin. Kita akan pencen umur 55. Untung kahwin 25? Kalau 25 kahwin. Kalau kahwin 30, kahwin 40. Macam ni? Kalau rezeki masing-masing, jangan risau. Okey, betul. Ada yang lebih istimewa dan sebagainya, jangan risau kan. Jadi kalau maknanya kita ada 30 tahun. Dalam 30 tahun ni apa benda yang kita kena capai sebelum kita bersara lah. Kalau kata umur kita panjang sampai 75. So itu kita sebut tentang peta perkahwinan. Yang ketiga saya selalu cakap merancang belanja. Yang keempat urus risiko. Kita kena ingat macam tadi Fiza sebut tiba-tiba kena berhenti kerja. Tiba-tiba kena berhenti kerja okey lagi sebab suami masih ada diskusi boleh angkat tong gas, bila tong gas habis dan sebagainya, buka pintu dan sebagainya. Tetapi kalau tiba-tiba suami kemalangan, meninggal dan tinggalkan hutang, ni risiko. Sebab itulah saya cadang sikit, belilah takaful apa yang kita mampu dan sebagainya untuk lindungi keluarga kita. Okey. Bila Prof katakan tentang perancangan dalam hubungan rumah tangga dan sebagainya ini, pelan apa yang kita harus rancangkan dalam tempoh 5, 10, 15, 20, 30 tahun sampai kita bersara nanti. Sebab ini kalau kita cakap tentang ekonomi rumah tangga ini, kita merupakan tunggak kepada anak-anak kita. Kalau apa-apa berlaku kepada diri kita, sekurang-kurangnya anak-anak ini dah pun terjamin. Tapi ini Prof, ini satu lagi masalah dalam kalangan masyarakat kita. Bila isteri tanya, sayang you ada hibah, sayang you ada tinggal wasiat rumah ni sebenarnya letak nama siapa? Nanti dia kata tak sabar nak tunggu dia meninggal dunia. Ataupun dia katakan dia ni tak sabar ke nak tunggu abang mati dia nak kahwin lain. Tetapi ini sebenarnya hakikat yang perlu kita ketahui. Nombor pin number bank ataupun berapa jenis simpanan dari segi pembelian aset-aset dan sebagainya. Betul ataupun tidak doktor? Perlu dibincangkan dalam hubungan rumah tangga supaya kalau berlakunya sebarang kematian, perkara-perkara ini lebih mudah untuk diuruskan. Betul. Dia bukan setakat itu je. Saya suka. Bila Fiza sebut tadi, bila isteri tanya, kita level dia sebagai mata duitan. Saya rasa Masya Allah, kita dah kena berhenti dah. Falsafah tu kita dah kena berhenti dah. Kita tak boleh. Sebenarnya daripada once kita sebelum kahwin lagi, itu sebab itulah kita start campaign. Hari ni 25 bulan 2. Ingat tarikh mulai sekarang bila pasangan mula bertanya tentang, dia bukan isu nanti you ni nak I cepat mati ke apa kan? Bukan, dia bukan begitu. Kita nak begini. Kita tak nak ketika kita ni meninggal, dia menangis bukan sebab kita meninggal, tetapi dia menangis sebab kita tak tinggal apa-apa pun untuk dia. Teruk sangat tinggal hutang. Ya Allah, teruk lagi aku ni kan. Apa pun tak tinggal untuk aku kan. So, sebab itulah daripada sekarang ni saya selalu pesan begini, kita kena belajar, kena faham sedikit. Apa itu perlindungan pendapatan, apa itu hibah, macam Fiza kata tadi, apa salahnya duduk sidang nak sayang abang ada ASB ni contoh, abang dah letak hibah atas nama siapa dan sebagainya. Ada juga KWSP abang dah letak penama. Kalau jadi apa-apa, nanti duit tu akan dibahagikan secara faraid dan sebagainya. Ni orang yang ini pembahagian dia dan sebagainya. Abang dah ada tabung haji dan sebagainya. So biar semua benda ni, saya cantiknya, ini saya buatlah, saya tak tahu orang lain macam mana. Kami ada file bagi semua benda ni. Termasuklah rumah yang saya beli, kedai saya beli, saya letak dalam file. Supaya semua benda ni ada data mudah dan sebagainya. Isteri saya dulu suri rumah tangga, Fiza. Suri rumah tangga. Akhirnya selepas saya rasa macam kesian dia balik kerja. Isteri saya dulu penjawat awam.
Jadi saya pun nampak kesian, dia balik kadang-kadang dia nak kena menguruskan anak dan sebagainya. Alhamdulillah ni dah tahun yang kelima. Dia bersara dan menjadi suri rumah sepenuh masa. Alhamdulillah. Susun kewangan dengan betul, insya-Allah. Saya percaya dan yakin semua benda kita boleh buat dengan baik. Pengurusan yang sangat-sangat baik. Dan tadi apa yang Fiza kongsikan tadi tu, saya nak tanya kepada Shima. Persoalan-persoalan itu pernah atau tidak Shima ajukan kepada suami? Okey, secara jujurnya Shima tak pernah tanya apa-apa. Okey, mungkin lepas ni Shima akan tanya. Tapi dari segi perancangan, maksudnya ada tak macam kadang-kadang kita bukan tanya untuk diri kita, tapi apa yang kita rancangkan untuk anak-anak. Sebab kadang-kadang ada dalam kalangan ibu bapa moden hari ini kan, dia memang dah rancang okey, rumah A untuk anak yang pertama, rumah B untuk anak kedua, ataupun dah ada simpanan-simpanan tertentu yang direncanakan untuk anak-anak. Sebab dalam cakap tentang ekonomi rumah tangga ni, dia bukan antara suami dan juga isteri, tetapi semua individu yang berada dalam rumah tangga tu. Anak pertama, anak kedua dan mungkin insya-Allah anak ketiga, keempat nanti kan, supaya apa-apa berlaku kepada ibu dan bapa, masa depan dari segi pendidikan dan juga perlindungan anak-anak ini terjamin. Dan saya nak tanya juga kepada doktor, bagaimana sebenarnya kita nak membezakan dalam institusi kekeluargaan ni antara kehendak dan juga keperluan. Al-maklumlah kadang-kadang kita datang daripada orang kata keluarga yang berbeza dan sebagainya kan. Kadang-kadang tak boleh nak membezakan kehendak dan keperluan dan memberi kesan kepada pasangan kita. Komen doktor. Okey, sebab itulah Allah pesan, Nabi pesan kita kena cari pasangan yang sekufu. Perasan ataupun tidak ulang tentang itu dan sebagainya, supaya sebab itu macam betul Fatin cerita tadi, kadang-kadang betul susah nak dia ada satu garis yang halus je Fatin antara keperluan dan kehendak. Calon isteri kita pernah duduk rumah double story, contoh rumah kecil je, tak perlu rumah besar-besar. Calon pasangan kita kata tak payahlah kita duduk rumah kecil-kecil saja, rumah flat pun dah cukup. Jadi ada orang dia pernah mendapat kualiti hidup yang lebih tinggi sebelum dia berkahwin. Dan saya percaya dan yakin mana-mana orang pun kalau dia dah pernah duduk selesa, dah pastilah perkahwinan akan membawa dia kepada satu kehidupan yang lebih selesa lagi selepas itu. Kadang-kadang dah dulu dia dah pernah duduk, ayah dia dah beli banglo dan sebagainya, duduk selesa, tiba-tiba lepas kahwin kita duduk rumah flat. Bukanlah maksud dia teruk duduk rumah flat tu, tidak. Tetapi makna dia, itu kita balik kepada sekufu, kita kena faham membezakan keperluan dan kehendak. Sebab itulah dulu ayah dah ada proton saga kecil saja naik supir ramai-ramai dengan satu keluarga. Lepas kahwin kena naik motor. Jadi bila pasangan mula demand kata dia nak kereta juga, bukan materialistik. Itu bukan materialistik. Maknanya dia dah ada keperluan dia yang sebelum itu dia dah mula rasa kehidupan dia. Tetapi ketika kita downgrade, dia tak boleh label dia. Teruklah calon aku ni. Doktor, itu maknanya kita kena tahulah siapa pasangan kita kan. Kalau kita pula yang pilih untuk memang kita dah biasa hidup senang masa bujang, kita biasa dibesarkan dengan keluarga yang mewah dan sebagainya. Kalau kita pilih pasangan kita yang mungkin keadaan kewangannya tidak sama macam keadaan kewangan kita, bermakna kita kena harus reda dan menerima bahawa kehidupan kita juga harus berubah mengikut keadaan kemampuan suami kita itu sendiri, doktor ya. Okey. Dan Shima, berbalik kepada soalan tadi tu Shima, ada tak perancangan-perancangan yang dilakukan untuk anak-anak khususnya? Okey, kalau nak kata macam Kak Fiza cakap tadi, rumah ni untuk anak ni, rumah ni itu tak ada lagi. Itu memang tak ada lah. Okey, tapi macam Shima sendiri, macam setiap bulan duit yang suami Shima bagi memang Shima simpan dan Shima selalu set dekat dalam kepala, okey duit ni memang akan simpan dan anything happen dekat masa akan datang, anak-anak boleh pakai duit ni. Selalu plan macam tu. InsyaAllah. Itulah. InsyaAllah. Apa perkongsian daripada Shima dan doktor ni harapnya dapat membuka mata. Kita ada satu pandangan di Facebook daripada rakan kita Syasha. Di zaman sekarang ni kalau tak pandai nak merancang ekonomi sendiri atau tiada simpanan, memang susah di kemudian hari. Sebab kita tak tahu apa kemungkinan yang akan datang. Macam saya dengan pasangan sering bertolak ansur. Kalau nak berbelanja pun ambil yang penting je dulu. Yang lain fikir kemudian. Kalau ada lebih baru boleh beli. Pasangan selalu pesan ukur baju di badan sendiri. Jadi kalau nak berbelanja kena berpada-pada, bukan kedekut ya. Itu dia. Ada beza dia antara kedekut dan juga keperluan lah. Betul. Kan. Terima kasih kita banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Azizul dan juga Shima di atas perkongsian pada hari ini. Walaupun ada banyak lagi sebenarnya yang boleh kita bincangkan, tetapi kita harapkan sedikit daripada perkongsian ini dapat membuka mata dan juga minda kami di studio dan juga anda penonton-penonton bahawa kita kena pecahkan tabu ini, kita boleh bincangkan isu kewangan ini sebelum mendirikan rumah tangga. Dan anda penonton, kalau anda merupakan
merupakan seorang ibu dan bapa, pasti anda juga inginkan yang terbaik untuk anak-anak anda apabila mereka telah pun mendirikan rumah tangga, insya-Allah. Yang baik itu kita jadikan tauladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Terima kasih sekali lagi dan kami ingin berhenti rehat seketika dan jangan ke mana-mana. Wanita hari ini.